Puan Mike, Puan Mei Sarah dan juga Tuan Muhammad Farhan dipersilakan. Terima kasih Dasin. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih diucapkan kepada Puan Pengurusi Majlis kita yang sangat-sangat luar biasa energi dia. Bagi tepukan sikit kepada Puan Wadi. Alright, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Miasa Nadia binti Mia Muhammad, lebih dikenal nama Teacher Sarah. Alright, Assalamualaikum semua. Nama saya Muhammad Farhan Zainuddin selaku CEO dan juga co-founder kepada Chocolabs. Okay, actually kami hari ni tak diberi tajuk dan kami sebenarnya membuka ruang dan peluang untuk anda untuk ada yang ingin menanyakan soalan. Cuma apa yang kita boleh kongsikan sebelum you nak tanya, actually for this year memang kita pun berada di fasa challenge, tapi alhamdulillah memang kalau nak dikatakan in terms of sales tu memang ada peningkatan daripada tahun lepas. Tapi nak dikatakan tentang challenge untuk tahun 2021 compare dengan 2020 tu memang ada cabaran, okay? And then kita pun tengah overcome macam mana untuk this year. Apa yang kita nampak dari segi leads yang masuk secara free course marketing di Facebook tak sama macam apa yang kita buat tahun lepas. So rasanya boleh dikatakan semua orang hadapi facing yang sama kan, sebab macam yang Kak Fadi kata tadi lah, teacher pun mengajar ejen buat free course marketing sebab kita tak nak diorang baru bermula dengan modal yang rendah tapi nak kena tekan ads pula. Jadinya kita menekankan free course marketing. So bila free course marketing untuk tahun 2021 ni dah tak menjadi sangat macam sebelum ni. Sebelum ni live dia mata senang naik, PM masuk banyak. Kami dulu tahun lepas tu memang free course marketing, tapi this year dah tak sama. So kita memang menggunakan ads juga untuk backup. And then macam apa yang kita belajar lah, yang mana memang kita nampak lah bila tangan kiri dan tangan kita tak balance, tangan kanan kita ni consistently buat training kami sangat-sangat agresif setiap minggu 4 kali sekarang ni. Hari Selasa kami sendiri, Rabu pun kami juga bersama dengan leader. Kami Jumaat kita ada leader yang bagi sharing, hari Sabtu pun ada. So walaupun macam tu punya agresif very consistent along the year ni, tapi still ada challenge kat situ. So maksudnya bukan kita tak jaga kita punya agent, bukan kita tak ada kelas, tak ada buku guideline, everything kita dah bagi, tapi kita nampak cabarannya tetap ada. So apa yang kita buat, kita pun start to ajar tim-tim kita, diorang pun kena start to buat ads. And then kita pun dah educate diorang kena balance antara online dan juga offline. Saya bagi Pak ni, saya tambah. Baiklah, memandangkan kami memang sebenarnya tak ada tajuk. Okay, saya pun terkejut juga, kita kena share. Alright, so mungkin saya boleh share sedikit apa benda betul yang kita buat. Sebab masa sales kami pada tahun 2019 kita 4 juta saja setahun. And then pada tahun 2020 kita naik ke 16 juta. I think so actually the right benda betul yang kita buat pada ketika itu adalah kita buat banyak recruitment. Yang mana pada ketika itu kita ada lebih kurang dalam 5,000 kan. Lebih kurang 3,000 ke 4,000 ejen sahaja. Tetapi pada tahun tersebut kita naik sampai ke 30,000 ejen dan dropship. And then berikutlah benda betul yang melonjakkan sales kita 4 kali ganda pada ketika itu. Yang mana kita tekankan waktu itu start PKP waktu itu kita of course kita pun tengah challenge. And then kita tukar kepada dropship, yang mana kita tekankan recruitment dropship. Tetapi waktu itu juga kita kena kerahkan seluruh tim kita yang ada 3 ke 4,000 orang tu buat benda yang sama. So itulah makanan kita setiap hari yang nak ajar orang. Setiap ejen kena recruit dropship. And then peningkatan tu mendadak sampai 30,000 lah yang membantu kita punya sales pada waktu kita itu. And then masa tu memang kita setiap hari makanan kita memang tak lepas untuk memastikan mereka tu berrekrumen juga bersama-sama dengan SKU. Sebab SKU sahaja berrekrumen tak banyak pun. Betul. Standard 100 ke 200 sebulan sahaja. That's why daripada 3,000 tu dia naik kepada 30,000 tu dalam masa yang setahun.
dia nampak cepat because of sebelum ni kita pun tak menggalakkan ejen, bukan tak menggalakkan lah, sebab ejen yang akan direct to dropship dengan pelanggan. So HQ takkanlah nak masuk dekat situ kan. Jadinya HQ punya fokus recruitment agent. Jadi bila HQ ni buat recruitment agent, team pun follow benda yang sama. Walaupun kita cakap kat dia, okay, you all boleh cari dropship ni membantu, dan dropship dengan customer adalah untuk agent, kami tak akan ambil, HQ tak ambil. But then kita nampak bila HQ tak buat, dia pun tak agresif. So bila since kita pun aggressively by bulan April macam tu kot, ke March, lebih kurang macam tu, kita start aggressive dropship. Kita ajar dia orang target dropship 100,000 time tu, kita punya tajuk. Target untuk dropship 100,000, yang mana bilangan numbers of dropship ni kalau diorang pun consistently recruit dan kita buat dropship free percuma, semua orang akan kenaikan sales dia akan ongoing sama serentak. Dan diorang pun follow apa yang HQ buat. Maksudnya bila kita dengan itu yang tahun lepas lah, bila kita dengan leader, kita start tu leader create leader. Apa yang kita ajar leader ajar kepada dia punya team. Kita buat one to one dengan leader pun buat one to one dengan dia punya team. Dan antara benda-betul yang kita buat juga adalah kita boleh minta leader kita sendiri buat sharing dalam team. Sebenarnya ini adalah ujian juga pada kami, cabaran pada kami, yang mana kita nak bentuk culture tu pada peringkat permulaan. Betul? Sebab bila kita suruh diorang kadang-kadang dia ada puak-puak sendiri kan, ada team ni, so yang ni bersaing dengan yang ni, tak nak share apa-apa. Masa permulaan kita baca pada memang ada banyak kes-kes macam ni. Betul. So apa yang berlaku adalah macam mana kita overcome, kita paksa dia sharing juga. Of course kita akan sedari dengan diorang untuk sharing, tambah rezeki ni berluas, ilmu ni luas. Tetapi nak tak nak, kita kena sendiri, kena paksa letak nama dia siap-siap dekat senarai tu untuk share. Betul. Dan macam yang tuan-tuan cakap tadi tu, masa awal 2018 kita 2017 tu sales kita start naik. Time tu baru kita capai 1 juta pertama setahun. So masa 2018 tu kita orang dah start nampak dan kita dah start lahirkan ejen yang boleh buat sales besar. So bila ejen yang pertama ni buat sales besar, dia dah rasa yang dia hebat. Dia rasa dia hebat bila kita minta sharing, dia minta payment. Macam tu. So jadinya kesilapan kami pada ketika itu adalah kita pun bagi. Sekali je kita bagi, so dia dah jadi demand kat situ. So dia dah rasa macam diorang ni macam grow sebab dia satu. Tu satu kesilapan besar lah. So kita learn, lepas tu memang kita tak bagi, and then dia memang dah tak ada lah pun dalam shop product. Jadinya kesimpulan nak buat kat sini, culture tu kita kena bina daripada awal. Pasal sharing, yang tu kita belajar dalam Titan lah. Bila kita tengok kan, udah always advice tentang sharing ni kan. So bila sharing ni, kita boleh cakap more you share, more you get. And then memang macam Tuan Fahad cakap tadi, memang saya paksa dia orang untuk share. Walaupun dan kalau lah on that day, contohlah saya dah letak jadual kan, tiba-tiba hari berkenaan orang tu tak ada. Dia tak ada, macam dia takut lah apa kan. Ataupun tiba-tiba missing in action, WhatsApp pun tak reply. So nanti then next week bila time leaders meeting tu, yang tu saya akan tekankan. Dan memang kita akan marah lah. Maksudnya kita akan tegas lah kat situ, yang mana kita tak suka you sebagai leader ada attitude macam ni. It's okay, you tak boleh nak sharing on that day, tapi you kena inform awal, you kena cari ganti. Bukan kita yang cari ganti. Sebelum tu kita lah yang tergigit macam siapa nak sharing ni kan. Takkan slot tu memang tak ada biar kosong. Sebab kita dah schedule kan, team semua dah tahu. So teacher akan tegaskan lah dekat situ. Dan benda ni memang you all akan repeat berkali-kali along the way nak dapat rentak. Bila dapat rentak tu, dia dah smooth dah. Jadual tu memang akan sentiasa akan ada orang yang ganti. Kalau ada soalan, just tanya je. Kita akan cuba jawab sebaik mungkin. Ada soalan tak? Okey, kalau tak ada soalan, saya sambung sikit lagi. Silakan. Silakan. Soalan daripada Puan Wani, saya tak tanya. Okey, teacher and Puan Farhan, apakah perbezaan attitude kita punya mungkin attitude lah, mungkin orang ada sekarang ni kita pun sama lah orang kita kan. Masa PKP 1 dan sekarang, saya rasa jauh berbeza lah kan. Dan apa untuk yang sekarang ni yang teacher buat untuk teacher catch up pada teacher punya energy, teacher. Alright, kita jawab dulu kan.
Okey, macam teacher intro tadi, perubahan tahun lepas dengan tahun ni memang truly different, totally different. Tapi kita has a leader dekat depan, terutama macam teacher yang bakar team, nak kejar dia orang. Jadinya teacher kena nak tak nak always motivate myself, motivate diri sendiri dan paksa diri sendiri untuk buat. Sampai satu tahap masa teacher dengar dalam pantang tu, teacher nampak macam dia orang ni macam dah ke laut sana kita rasa kan. And then teacher buat FB Live Challenge, tapi teacher pun dah nak ujung-ujung pantang lah tentu. So teacher buat FB Live Challenge, teacher sendiri buat that live. Maksudnya 30 hari non-stop, kita pun 30 hari non-stop. Nak tunjukkan yang kita pun as a leader, kita lead by example. So bila kita buat macam tu, orang yang tak pernah live pun start live. Dan Alhamdulillah lah bila dia start buat, benda dia ada result. Dan tentang marketing ni, it's all about consistency, you appear dekat luar kan. So challenge kita punya team adalah, especially bekerja, walaupun bekerja suri rumah pun sama je, dia akan challenge dengan masa. Tak boleh nak konsisten buat posting, tak boleh nak buat live. And then dia assume yang dia akan dapat sale, macam tu je. And then bila dah berada di level atas, dia assume dia dah ada team, it's enough, dia hanya buat training, follow up je kerja dia, task je kerja dia. Tapi yang masuk dia tadi tak ada. So bila masuk tak ada, dia asyik pegang yang lama ni je kerja dia, dia memang tak grow. Bukan sekarang tak grow, makin lama makin drop, makin lama makin drop. Bila dia drop, dia mulalah energi dia akan hilang dekat situ. Dia mulalah rasa dah tak ada orang dah nak makan coklat, ataupun dah ramai sangat ejen Cokodak ni. Dia mulalah datang mindset yang macam tu bila tak ada sales. Bila ada sales, relax je semua kan. Dan kita kena, dan that's why duk consistently engage dengan diorang. Dan dalam masa yang sama, that's why kita buat sekarang ni offline. Kita nampak bila team kita pergi buka dekat booth Aeon, dalam masa 5 hari boleh cecah hampir 20,000 diorang punya sales. So sekarang ni orang dah start keluar. So Alhamdulillah bila kita dah start ada that example offline ni, yang itu yang kita tengah bakar diorang sekarang. So semua orang dah start aggressively buat offline. And then baru ni kita ada founder-founder datang ke office kan, produk MFK sharing, MFK kan diorang tahu kan, Kak Su kan, Kak Su share bila diorang aggress, diorang tu memang power offline. So bila dia boleh offline ni, sales dia naik. Bila kita ni daripada online, bila online nak pergi offline, challenge lah dah. Tahun lepas duk bakar semua orang online. Bila online tengah ni, kita challenge kat situ. So bila dia share, bila sales dia naik because of offline, memang team dia ni macam bawa sekali 100 cup, terus pergi dekat Podison, tempat yang ramai orang, permainan ke apa kan. Dia memang pulun jual target satu hari berapa ratus cup yang orang nak jual. So memang sales dia start naik mendadak lah kat situ. Memang betul sekarang ni nampak challenge tu berbeza dengan PKP yang pertama. Yang kedua ni disebabkan ni yang saya rasa lah. Saya rasa yang mana environment atau market dah berubah sedikit. Kebanyakan market dah masuk ke offline, yang cikgu dah balik sekolah, yang semua dah kembali ke kerja asal. So it's a big challenge yang mana tim kami sendiri pun ramai yang meninggal sebenarnya, ramai yang syahid. So apa yang kita buat adalah kita lebih more agresif. Kita tukar strategi kepada orang lebih kepada offline, target ke kawasan yang ramai orang, minyak dan sebagainya untuk start keluar offline. Dan dalam masa yang sama kita pun kena ada new recruitment, yang mana kita jadi lebih agresif dari segi, kalau sebelum ni kita banyak buat zero cost, kita start more spend dekat ads, dekat bahagian-bahagian berbayar ni lah. Kita lebih agresif dekat kita keluarkanlah budget untuk supaya nak support ejen-ejen kita, supaya diorang tu lebih orang nampak lagi. Itu yang kita buat sekarang ni. Testing. Macam dekat kebanyakan ejen kita ni, dia nak buat paid marketing ni, of course ada risau. Kita pun risau kan, sebagai owner pun risau sebab ada budget dekat situ kan. Jadinya kita ada benchmark yang dia, maksudnya ada leader kita yang spend RM20 je buat ads tapi boleh dapat return. So itu yang kita jadikan example, dan kita buat training. Kita ajar diorang, Farhan sendirilah yang ajar sekali, ajar diorang buat ads yang mana guna teknik ni, ayat ni, gambar ni. Okay, you all buat, you all spend banyak ni je. Kalau spend setakat RM20 dan memang return balik, apa isu dia kan? And then always educate diorang yang bila you dapat dropship ataupun agent, it's long term investment. Bukan dia beli sekali kat situ, bila dia restock lagi, you train dia, benda tu lah yang akan grow you dekat situ. So bila dia dah nampak, dan kita nak kena ada contoh je, contoh yang menjadi.
Contoh yang menjadi ni lah yang akan bakar yang lain kena buat. Macam sekarang ayat teacher, siapa yang tak buat, you rugi, you lah yang menyesal. Macam tu lah nakkan dia orang buat. Yes. So, macam ejen-ejen ni kadang-kadang diorang nak keluar duit untuk berbelanja, diorang berkira. Dan dia kata dah sebenarnya RM20 dah terbakar lah, hangus lah, macam-macam. Tetapi kita kena betulkan mindset diorang. Sebenarnya kita keluar marketing ni bukan main sebulan, bukan main 2 bulan, it's main 1 tahun. So setiap ejen kita, especially leaders, diorang kena fikirkan bajet setahun berapa banyak nak spend untuk marketing. 1,000, 2,000 kena letakkan. So kat sini diorang takkan rasa macam bulan ni dah buat, dah habis 500, dah rasa macam dah game over. Belum lagi, you ada 2,000 lagi bajet untuk setahun untuk you spend dekat marketing, dekat ads tu. Sebab apa? Kalau ejen-ejen kita ni tak dapat PM, tak dapat list, dia orang akan meninggal. List tu umpama macam nyawa dia orang setiap hari lah. Diorang mesti ada itu setiap hari, walaupun satu list yang diorang mesti ada harapan. So setiap kita punya leaders, even though mana yang boleh bawah-bawah pun, kita always galakkan dia cuba. Sebab main ads ni, dia punya game agent ni is bukan one time, it's a long term game. Dia macam bola salji, makin lama makin besar, makin lama makin besar. Dia punya return tu bukan masa tu, dia punya return bila tim kita dah besar, tim kita keluar diamond, situlah return dia datang. So that mindset kena betulkan kat setiap kita punya team. Betul, macam challenge yang kita facing ni pun, kita tengok memang numbers kita pun challenge. Maksudnya seiring lah, tahun lepas kita naik consistently, numbers naik consistently. Tapi tahun ni memang numbers kita dah HQ pun challenge. Ini kan kita punya team. So bila HQ sendiri tak boleh nak produce more numbers kat situ, kita pun tak dapat teknik tu lagi. Time tu along the year ni lah, kita pun tengah belajar mana yang okay. So jadinya team kita pun challenge kat situ. Jadinya isu untuk this year, memang kalau numbers kita tu tak konsisten masuk, sales kita pun tak konsisten juga naik. Ada apa-apa soalan? Campaign. Jadi kalau kita setiap bulan kita ada campaign, setiap bulan, yang mana macam tadi setiap bulan kita ada tukar-tukar item lah. Bulan ni promosi yang ni sekian dapat macam ni, kita pelanggan. Kalau masa ni lah, sebelum ni kita buat jarang-jarang, cuma kali ni kita buat jadi agresif. Setiap bulan kena berbeza-beza. Sebab pelanggan kita tu kadang-kadang dia perlukan kelainan, sama juga dengan ejen kita lah, dia perlukan kelainan. Kalau tak ada benda macam tu, orang jadi macam tak excited, dia punya excitement tu kurang. So the excitement agent tu antara nyawa jugalah dalam agent dropship ni. Dan betul tu, antara benda yang kita buat setiap kuarter, kita ada 4 per kuarter. Setiap kuarter tu ada satu coklat baru yang kita keluarkan. Satu tu tapi dia takkan repeat. Maksudnya dia macam Maggi lah kan. Waktu perayaan je ada dia orang jumpa. Maksudnya tahun ni 4 kuarter pertama ni dia akan jumpa coklat ni. Jadi 3 bulan ni dia akan pulun kalau coklat tu dia suka. Dan kita pun nampak lah, oh produk ni yang diorang ni suka. Dan bila ada benda baru tu, dia macam booster untuk dia. And then yang lama dah tak restock, tiba-tiba restock, ambil banyak. Tu antara benda yang nak dapatkan diorang comeback semula yang mana dah tidur tu. Okay. Kak Ferry. Okay. Untuk yang seminggu 4 kali tu, teacher jadualkan macam ni. Hari Selasa malam kami berdua punya part founder akan bercakap dekat FB group yang ada semua level. So untuk sesi founder ni, kita mau kepada inspiration, bagi energy, and then kita dah ceritakan kalau awal bulan tu apa promosi bulan ni, apa yang diorang dah kena grab, apa booster yang HQ sediakan. Itu part founder dengan CEO lah. And then untuk hari Rabu malam tu adalah sesi teacher bersama dengan leader yang teacher one to one. Dalam 40 orang macam tu. Leader ni adalah selected people yang boleh buat 20,000 ke atas je. Dia duduk dalam tu. And then diorang ni pun orang yang kena achieve target. Tak achieve, diorang akan dikeluarkan daripada grup lah. So hari Khamis pula jadual untuk leader yang atas yang tadi king tu, bawah dia general ni punya waktu untuk sharing. So general ni tadi daripada yang ketiga ke atas ni, dia akan share hari Khamis. Hari Jumaat yang king. So part ni kita dah tak payah fikir lah, dia orang punya tugas.
Dia orang share lah apa benda, dan teacher orang cakap dalam grup tu ada semua level. So fokus dia kalau yang bawah ni kena faham lah. Maksudnya tentang recruitment, tentang yang basic thing. Sometimes kita rasa macam belajar nak set up Facebook contoh, kita rasa benda tu basic je kan, semua orang tahu. Tapi sebenarnya ramai yang tak tahu. Masa dulu teacher memang ada jadual every month detail lah. Tapi sekarang kita dah tak boleh lah nak buat benda tu kan, kenalah ada orang lain yang ajar. So dekat situ leaders akan sharing. Dan hari Jumaat adalah king. So dia orang akan pilih topik. Dan normally teacher akan cakap apa you punya strength, apa strength you yang menyebabkan you sukses dalam Cokodat. Benda ni yang you share ke orang. So dia akan nampak yang okay, setiap orang ni dia sukses FB Live, dia sukses iklan dekat grup je, dia sukses TikTok contoh. Setiap orang berbeza-beza dia punya strength. So dia dapat banyak idea. Yang mana satu aku boleh follow. Okay, and then hari Isnin hingga Rabu sebenarnya adalah kelas newbie basic by staff setiap minggu. Maksudnya newbie setiap agent baru masuk, hari Isnin Selasa ada kelas newbie dia. Dalam Telegram je. Dalam Telegram. Yang tu memang dimodulkan lah. Right? Nak tambah? Yang tu selalunya Cilok ada. Cilok ada waktu fokus weekly dengan Dok kan. Biasa Dok hari Ahad malam. So mana yang sesuai, tapi kita akan sesuaikanlah dengan leader tu. Dan kadang-kadang teacher kan one to one dengan diorang every month. So bila teacher one to one tu, kita nampak ada isu yang sedang berlaku waktu tu yang kita nak tekankan. Okay, so waktu tu lah nanti waktu one to one tu lah kita akan cakap. Waktu Zoom tu, okay, teacher nampak mostly semua orang tengah facing macam ni. Okay, so you all kena buat macam ni. Kita come up solution lah yang orang lain pun boleh dengar sekali. Yang hari Rabu tu okay. Hari Rabu tu kiranya meeting untuk semua yang dalam 40 orang dalam grup one-to-one. Cuma yang jadual one-to-one 11 kali tu teacher dah jadual lain lah. Maksudnya sejam dengan orang ni. Kiranya teacher akan ambil dalam 2 minggu. Kalau ramai tu 3 minggu lah untuk habiskan. Straight kan kita buat jadual sejam-sejam. Macam jadual Dok tu lah. Planning orang sebelah. Okey. Untuk tahun 2022, apa yang kita plan adalah kita akan jadi agresif dengan marketing. Kita ada allocate bajet ke situ. Itu marketing yang mana kita plan, kita target especially central dengan juga bahagian selatan lah. So kita akan tumpukan kita punya laser tu lebih kuat lagi dekat dari situ lah. And then kita plan juga untuk tahun 2022 kita akan buat few products yang lebih mesra dengan online. Sebab kita punya kita aware produk kita sendiri ada challenge dengan penghantaran. So kita akan lebih ke arah, tetapi masih lagi dalam bidang coklat lah. Cuma ni kita nak benda tu supaya lebih agent-agent tu lebih mudah untuk explore ataupun memudahkan proses diorang lah. Yang mana kita target dropship kita tu boleh hidup. That's the main objective lah. Kita nak hidupkan, kita ada 37,000 dropship yang mana kita nak hidupkan diorang punya engine tu. Okay, untuk strategi macam mana nak keep diorang aktif, kita pecahkan kepada 3 kategori lah. Rewards, kita ada rewards tahunan, rewards 6 bulan sekali dan juga rewards bulanan. Yang mana untuk itu yang basic lah, strateginya yang sepanjang tahun. Yang mana pada rewards 6 bulan tu macam kita ada bagi emas dekat diorang. Daripada sales tu ada certain percentage kita bagi emas. Tetapi emasnya hanya boleh claim pada bulan yang keempat. Maksudnya 6 bulan tu, pada bulan ke-9 baru boleh claim. Dengan syarat 3 bulan ke belakang tu aktif. Betul?
Sebagai tak nak nanti dia dah layak dapat emas tu dia hilang. So dia nak claim reward emas dia kena aktif. Contohnya bulan sale Januari hingga Jun dia dah capai KPI, dah layak. So Julai, Ogos, September, lepas tu Oktober baru kita bagi dia punya emas tu. Ada period yang dia kena maintain lagi KPI, dia kena konsisten dekat situ. And then of course kita ada kontes-kontes bulanan yang ad hoc lah. Betul. Dan macam cabutan-cabutan bertuah yang kita buat, kita meletakkan KPI personal sales lah. Sebab personal sales kan lagi lebih genuine dan senang kita nak tengok, dan dia more on dia punya effort. Sales HQ dah uruskan everything, tak fair untuk buat group sales kan. So itu yang kita buat. Dan belian kita nak menggalakkan dia beli dalam satu receipt tu banyak. Contohnya lah, belian semua orang minimum 500 baru dapat something. So tak adalah orang beli sikit-sikit kalau dia nak kejarkan reward lah. Macam mungkin lah ada yang you all dengar yang kata reward ni tak bagus, tapi it depends sebenarnya. So tapi along the way yang kita nampak ni, dululah pengalaman kita yang salah adalah kita bagi reward ikut suka hati. So dia tak ada benchmark. Jadi kan bila orang buat makin tinggi, contohnya lah dah bagi handbag mahal dah, bulan depan dia big new sale kan, dah handbag apa jenama lagi aku nak bagi kat sini kan. So itu big mistake kita lah. Jadinya since tahun 2020 baru kita start to revise everything, guna personal sale, reward sampel-sampel je. Maksudnya kita ada yang kita bagi, kita give mark kita, merchandise Chokodot. Okey. Tuan-tuan silakan. Ya. Mat. training guidance kan, Zoom meeting atau live. So macam by leader contoh saya leader partnership. So macam konten dia tu kan, macam contoh lah, macam untuk new dropship, the best content untuk nak up benda lain tu contohnya macam mana teacher? Okey, sebab tu tadi setiap newbie tu kita ada kelas training yang dihandlekan oleh staff kita, yang dulu kita buat sendirilah, tapi kita dah ada dia punya modul staff yang handle dekat Telegram. Sebab benda wajib yang dia kena tahu, contohnya lah know your company, you know your reward, you know your lupa pula produk. Ada 5 KY kita namakan kat situ. So 5 benda ni, benda wajib yang dropship tu tahu untuk permulaan, untuk dia start. So benda-benda yang kalau dia faham produk, dia faham kita punya flow business ni nak berjaya macam mana, apa start dia, kenapa dia nak naik next level. So benda tu yang dia kena faham dulu. Bila dia dah faham, dan dia akan selitkan jugalah tentang marketing, very basic marketing je. Untuk yang tu memang wajib semua newbie go through Telegram, dan dia boleh baca dan dia boleh tengok balik. Dan untuk yang pembakaran tu yang kita buat hari Selasa kami, Rabu, Khamis, Jumaat tu kita jemput leader, dan juga hari Sabtu kita ada buat juga tambahan klinik dropship. Dia basically kalau untuk dropship ni, kita tahu diorang ni adalah orang yang tak berapa fokus sangat dalam bisnes. Betul. Some of them cuba-cuba, ada kawan-kawan ajak, suka-suka. So the topik ataupun perkara yang kita kena cakap dengan mereka ni adalah diorang punya fokus tu kita kena betulkan.
That's the main topic lah. Kalau setiap kali dropship macam kami hari Selasa tu, kita akan bercakap dengan dropship baru, kebanyakannya dropship baru, agent baru. So the main topic itu adalah macam mana kita nak betulkan mindset dia tu. Sebagai dropship, adakah you nak buat bisnes biasa-biasa atau kita nak buat betul-betul? Kalau biasa-biasa baik tak payah buat, baik sama kerja je lah. Itu contohnya lah, yang mana kita kena betulkan dia sebagai challenge lah untuk dropship. Dan kalau kita boleh betulkan mindset dia, baru dia akan fly, insyaAllah. Dan dropship ni kan, yang teacher nampak lah, kita yang team, ada staff yang jaga dropship ni, everyday akan bagi dia gambar dan ayat untuk buat marketing. Dia memang macam baby sikit layanan dia. Hari-hari kena engage. Mungkin memang tak akan semua aktif, tapi akan ada diamond yang naik next level. Fokus kita nak bakar diorang ni jadi agent. Itu kerja kita punya staff yang jaga dropship ni. Jadi ni dropship ni memang bagi dia gambar, cakap siap-siap, okay you iklan dekat grup ni Facebook, update story WhatsApp, update story IG, FB, benda-benda basic thing tu kita kena buat aktiviti dengan diorang supaya diorang konsisten. As long as dia buat marketing secara konsisten, dia dapat order, dia akan grow. Jawab ke soalan? Jawab. Dan lagi satu, okey, contoh macam saya contoh 3 level. Dropship, partnership dan leader. Okey, so kalau kita dengan dropship, partnership dengan leader tu, perlu tak kita letakkan mereka dalam satu grup Telegram untuk kita pembakaran tu? Kalau nak cakap tentang pembakaran, kita ada satu Telegram yang mana kita panggil Family Chocodians tu. Family tu memang dia orang sharing win kat situ. Cuma kita kan ada leader dan ada anak-anak dia. So HQ akan ada yang direct HQ yang staff jaga. Setiap leader pun ada dia punya group masing-masing. Pembakaran ni dalam WhatsApp yang paling berkesan. Yang kita nampak lah, bila kita pindah ke Telegram, waktu dulu lah kita pernah switch sebab ramai, dia tak jadi terbakar sebab dia malas nak tengok Telegram tu. Telegram tu tempat yang normally kita fokus kepada channel. Kita ada banyak sangat channel kat situ yang dia orang senang nak access gambar-gambar semua bahan-bahan. Tapi untuk pembakaran by layer dekat WhatsApp dan buat group by level yang lagi bagus. Kalau macam level atas sekali, sebenarnya untuk King, Tuan Farhan yang akan FB Zoom dengan dia orang sebulan sekali dah sekarang. So mindset dia dah berbeza. Boleh share sikit? Okey, untuk level leaders macam Chocodaps, diorang ni lebih level yang macam dah buat 100,000, ada sampai 300,000 sebulan, consider macam dah besar lah, income pun boleh 2,000. So this kinds of level, mereka ni bukan ada masalah marketing, bukan ada masalah sales, tetapi diorang punya masalah macam mana diorang punya career tu, sejauh mana diorang nak pergi. So apa yang berlaku, kita kena bentukkan diorang punya syarikat. Kita ajar diorang ada staff, cari admin, cari sales, cari marketing. Mostly 2 department je lah yang diorang punya kena kuat, marketing and sales. Selebihnya HQ support. So diorang punya mindset ni diorang kena betul, because sebab ada yang mindset salah. Mindset salah yang mana dia rasa kena jadi founder baru buat bisnes. That's benda yang kita kena betulkan dekat leaders kita ni lah. Duit dah banyak dah, kan? So kita kena betulkan sebenarnya you dah buat bisnes pun, you SSN pun nama kita orang tak ada kan. SSN pun nama diorang. So nak kena latih diorang macam mana nak bina team pula, bina syarikat. Sebab kebanyakan daripada diorang ni nak ada office, nak kena ada macam tu kan. So that's kind of level lah untuk yang level atas ni. Kena dah start on the direction lah, bina organisasi dan sebagainya. Testing. Okay, saya tambah sikit yang dan lagi satu untuk leader, macam sebab orang yang audience untuk King tu tadi, dia masuk juga dekat kelas teacher hari Rabu malam tu yang ada 40 orang tu. Sebab tu bila part dekat Tuan Farhan dah mau kepada macam mana you nak grow, ada internal team. So dekat part teacher tu nanti, teacher punya kerja adalah bakar diorang leadership skills diorang. So you nak grow, you tak boleh grow dengan leadership yang you tak ada leadership. Maksudnya fokus dia, kalau dia pandai membina leader, dia akan grow dengan lebih cepat. Maksudnya fokus dia leader create leader. Itu fokus yang untuk hari Rabu. Untuk hari Khamis malam, dia more kepada nak expand dengan internal. Sebab diorang tu yang leader atas sekali tim, marketing dengan sales tu macam diorang dah power dah, dia tahu dah. Dia punya energy, momentum dia tu kadang-kadang dah sama dengan kita. Dia ada drive dia sendiri, dia target dia sendiri. Tapi nak strategikan pula macam mana dia nak go next.
Kalau dia je yang buat seorang-seorang, masih lagi buat live, masih lagi buat nak layan slips, so dia takkan grow kat situ. Tu Tuan Farhan ajarkan dekat situ pula lah. Bila dah sampai certain level yang kita rasa sesuai. Right? Okay. Last satu sorry kita terlebih tadi. Okay. Contoh macam teacher, leader, stocking, master stocking semua kan. Okay. So macam mana teacher schedule kan, contoh teacher one-on-one dengan mereka kan. Betul? Dengan leader tu. Dengan leader. So macam dengan leader tu one-on-one tu, teacher by weekly atau Monthly. Sebulan sekali je. Sebulan sekali. Yang seorang-seorang tu. Yang seorang-seorang tu sebulan sekali. Tapi yang Zoom meeting ramai-ramai sekali 40 setiap minggu. Yang one-to-one tu sebulan sekali je. Kalau setiap minggu kita tumpahkan. Alright? Thank you so much. Okay, welcome. Alright. Amalina saja je ni. Ni Amalina tu. Okay, Assalamualaikum teacher. Right, ni ada dua soalan. The first one, contoh macam produk Malina, kita dah start guna trading dah lama. So, in fact, kita dah train kita punya leader ni menjadi business owner. Ada 3 company di bawah ramai yang dah bersedia berhad kan. So, macam mana daripada mindset dia kan, bila kita contoh nak first centralize system, iaitu AJ bawah, dropship semua kena order dalam sistem kan. So dia dah tak payah guna stok, dia dah tak payah berkata buat apa, dia hanya fokus business sale. Macam mana kita nak tukarkan mindset dia tu, yang bila guna centralize ni pun dia boleh buat sale sama macam dulu. Sebab dalam ni dah bertahun terbakar dengan stok, terbakar sampai 1 lori habis, So macam mana kita nak buatkan dia tak tengok stok, tapi dia boleh macam teacher produk daripada dulu memang coklat, terus macam memang dia beli Asal kan, tak sebab kata rosak kan. So macam mana dah terbiasa guna kata old fashion lah kot kan, traditional punya cara, iaitu trading. So macam mana kita nak tukarkan mindset dia daripada kata yang dulu ni dia rasa berniaga tu bila dia ada stok dan habis. Faham? Dan sekarang dia kena fokus pada personal sale kan. Kadang-kadang dia tak tahu pun macam mana nak make sure agent dia ni buat stok, buat sale, sedangkan tak ambil stok dengan dia. So macam mana kita nak Dia punya mindset. Actually kalau dalam teacher punya side lah, yang mana diorang kena nampak kita HQ dah mudahkan diorang. You tak payah pegang stok banyak-banyak, you tak payah nak kena ada warehouse besar-besar kan, you tak ada cost overhead pun dekat situ. Nak hire staff production tu sebenarnya yang paling susah sekali, yang banyak keluar masuk kan. Sebenarnya HQ dah mudahkan dia. So fokus you kat mana? Fokus you adalah untuk marketing dengan sales. Kalau you nak hire staff sales ramai-ramai pun boleh. Sales you sepatutnya lagi banyak, dan you punya training. Training tu part dia. Training team, marketing, sales. sebab dia ada mindset fokus pada marketing dan sales. Yes, tapi kadang-kadang memang kita pun ada facing tu juga. Ada leader yang dia nak pegang stok, and then dia punya mindset dia bisnes macam ni tak boleh grow, dia kata. Dia tu experience daripada stockist produk lain sebelum ni lah kan. Jadinya macam dia nak kata, dalam bisnes ni memang people come and go. Kalau dia tak boleh nak follow kita punya rules, kita kena ready to let go. Sebab nanti kita risau dia akan merosakkan structure kita lah, ataupun orang tak follow rules yang kita dah tetapkan. Okay, right, satu soalan. Okay, contohnya dalam produk ada 50 agent kan. So berapa yang aktif membeli setiap bulan, dan berapa persen yang betul-betul aktif? Okey, 55,000 tu 38
1000 adalah dropship dan selebihnya itu adalah agent. So kalau dropship punya percentage ni memang kurang daripada 5% hakikatnya. Kalau agent tu antara 5 to 10% yang buat belian. Tapi kalau kita tengok yang betul-betul macam semalam teacher baru Zoom meeting ada orang buat calculation, you all tengok yang ada dekat dalam Zoom meeting ni 40 orang daripada 55,000 orang. Korang nampak tak? Nak dapat the real diamond yang ada dekat depan mata ni, berapa persen dia? Teacher siap kira kat dia orang 0.006 sikit. So you all nak grow sampai ke tahap apa yang you nak capai, berapa banyak numbers yang you nak kena ada. Nak buka dia punya mindset. Ada tambahan ni? Okay, sebenarnya kita patut fokus kuantiti atau kualiti? Dia kalau tanya teacher quantity dulu, daripada quantity kita akan dapat quality. Kalau pandangan teacher lah. Maksudnya kuantiti dan Dia tak akan dapat the quality. Betul? Yang tak aktif tu, dia akan masih ada dalam sistem ke ataupun dia juga akan suspend? Suspend. Sama kan? Kita akan suspend account 3 bulan. Betul. Active suspend. Right, so dia akan contohnya nanti bila ada produk baru masuk, okay, so dia akan rasa demotivate tak untuk membeli bila account dia dah suspend. So contohnya bila kita launch produk baru, so dia rasa macam nak active balik, okay, so dia akan rasa demotivate tak betul? Benda tu macam mana? Macam sekarang ni kan, kita orang tengah membakar dia orang untuk hidupkan dia orang punya account. Sebab nanti kita nak delete kita nak delete account berapa dah kita orang cakap delete kan. Kita akan totally nak delete account tu kalau dia tak aktif dalam tempoh this year lah, bulan ni last, bulan lepas dengan bulan ni. So dia ramai yang start to come back balik, aktif balik. Sebab dalam Lancar Kodak minimum dia aktif 150 je untuk level bawah lah. Yang I tu adalah dia punya KPI aktif dia. Jadinya takkan kalau 150 you tak boleh nak hidupkan kan? You nak buat bisnes kan, you nak apa macam itulah sebenarnya kan. So dan tahun ni juga kita ada buatlah perubahan sikit yang mana kalau kita tak turunkan level kan, sistem kita tak boleh auto turun level kan. So kita biarkan dia orang kat level tu. Tapi kalau tak capai KPI kita kurangkan commission. So kita notice bila tak ada penurunan level ni, dia orang tak membakar nak kejar target. So yang kita nampak makin melemah. So leader macam stres lah bila yang tim-tim ni, yang level komando general tu macam tak capai KPI pun dia bertenang. Sebab dia dah dapat harga tu, dia nak ada orang mindset dia beli murah, nak naik level sebab nak beli murah. Tapi ada yang jiwa-jiwa fighter yang masih boleh dipolish ni, dia akan kejar untuk naik level, dia akan kejar untuk maintain. So teacher nampak lah, that's why kita revise balik. Okay, next year kita akan start balik 3 bulan tak aktif, tak capai KPI, you kena turun level. Right, terima kasih teacher. Alright, insyaAllah. Rasanya ada kat Kamu insyaAllah. Assalamualaikum teacher. Saya nak tanya, macam kita kan, sebenarnya kita ni selalu diajar untuk pokoknya macam nak bantu tim, nak kayakan tim kan. So macam kalau macam di Mutiara kan, kita orang macam kita ada dua layer je, kita ada dropship sahaja, kita tak ada agent. Sebab kita boleh katakan 99% adalah bergantung kepada FB, FBX. Tapi kita ada juga dropship. Tapi macam kita dropship ni, macam mana kita ajar orang, bila dia orang capai target, dia akan dapat reward. So apa yang kita praktikan ialah satu commission, dan kedua ialah monthly reward. Dan ketiga sekiranya dia capai KPI untuk certain amount, dan kita akan bagi bonus untuk middle of the month. So tapi bila kita bagi tiga benda ni, some people kata lah, ini nak bunuh orang ke? Kita kenapa pula kan? Tapi kita jangan terlalu memancukan tentang reward, commission, kita lebihkan kepada menjadi business macam tu. Jadi saya ni agak keliru, dan kita nak bela tim, kita tolong tim, kita nak bantu orang kan? Jadi kan kita bagi sedikit demi commission tu, apa yang kita dapat? Kan jadi bila kita bagi banyak, tapi kita because meningkat. Tapi sebab kita rasa macam sedikit satisfaction lah kalau kita bantu orang. So apa pendapat teacher? Adakah saya wajar ataupun macam mana?
Maksudnya dropship tu yang komplain tentang kita sendiri rasa lah macam dulu sebagai MCO kita bagi di waktu macam berhubungan dia bagi macam saya pula jenis saya suka membeli jadi saya suka beli macam kita suka tapi saya rasa kau kena beli lebih tinggi because sometimes kita rasa diorang mereka ada rasa selesa jadi macam mana adakah saya boleh teruskan atau kita kena beri masalah untuk tahu. Okey, itu antara mistake. Macam teacher kata tadi lah, mistake teacher juga bagi hadiah. Capai je nak bagi handbag, lepas tu makin lama tak tahu handbag apa dah nak bagi kan. Bagi handphone pun tak tahu handphone apa dah nak bagi. Macam mana besar pun hadiah kita bagi, kadang-kadang makin lama kita tak juga tak puas hati. Aku dah break record dulu, kenapa macam ni masih sama. That's why kita menetapkan daripada personal sales tu sahaja, dan hadiah dia dah standard dah. Yang menetapkan hadiah ni ada. Okey, saya faham sebab kadang-kadang dropship ni kita spend banyak dan diorang tak aktif, rasa macam tak berbaloi. So apa yang kita buat adalah kita lebih banyak letak benefit dekat agent. Dekat dropship kita bagi basic commission, diorang dan satu level tu okey. So meaning that's your team lah. And then dia isunya kiranya reward lah. Reward. Pada saya macam ni, reward ni adalah something yang boleh drive team kita. Dia adalah sebahagian daripada bajet marketing kita lah. Consider pada saya, it's a marketing budget. Ada setengah orang marketing budget dia dekat billboard, radio dan sebagainya. Ada setengah orang bajet marketing dia dekat bahagian reward team dia. It's a percentage yang kita dikira lah, dia punya margin berapa yang dia allocatekan dekat situ. Kalau you rasa the margin tu boleh cover you punya net dan everything, pada saya still okay. Kita kena betulkan mindset dia sahaja. Kena betulkan mindset kita nak membantu. Kita nak membantu dia untuk grow. That's why kita bagi banyak dekat sini. That's thing lah, I think yang dia kena buat lah. Saya nampak pun bila kita bagi dia, orang rajin yang buat kan. Tapi saya takut kalau benda ni macam terlalu berlebihan pula. Yang penting kan Kak Dora tak macam tiba-tiba ada orang tu buat sales terlalu banyak, kita ada extra kat situ. Kita kena follow apa yang kita dah tetapkan. Kadang-kadang kita ni bayar hati kan, kena bagi lebih lah. Teacher dululah macam tu, bayar hati kan, dia dah lebih banyak lah. Kita target 15,000, tiba-tiba dia capai 20,000 contoh, 30,000, macam over daripada kita punya max tu kan. So kita jangan macam tu. Kalau kita dah tetap hadiah tu, yang tu je. So biar dia berjalan, kita tengok sejauh mana diorang boleh pergi. Dan kita kena keep bakar diorang tentang business mindset ni. Business mindset ni memang always, that's why lah every week tu do zikir kan dekat diorang tentang mindset. Satu soalan, contoh macam kita kan, kita selalu buat live lah. Kita macam saya tak ada tim sale, tak ada beberapa tim sale je. Tim sale ni dia buat live lah, buat sale. Nanti bila kita terima komplain dengan dropship, dia kata dia ni selalu buat live kan, selalu buat live. Sebab kita nak jual ni sebab orang tengok TV tu lah orang boleh dekat HQ. Jadi kami ni macam mana dia ada faham? Jadi buat live, kita pernah cakap dengan dia, dia tak nak beli dengan kita, tak nak orang beli dengan HQ, dia buat live sendiri kan. Dia ni tak akan galakkan dia komen dekat situ untuk dapat customer tak? Kita bukan cakap dengan dia, masuk kan, so kita akan mention nama you. Betul. Tapi ada mungkin ada yang 2-3 orang yang jenis yang kadang-kadang memang biawak banyak dalam kepala tu, kita memang jangan layan. Tapi kita kan cakap dia orang, kita HQ buat live, kita buat marketing, kita bantu korang. Kalau kita nak harap korang je buat live, korang buat tak? Cakap dia kan tu. Nak pasal kau tengok yang bercakap tu. Nak ni yang bercakap jenis yang memang tak konsisten, banyak complaining, memang kena bash balik dekat dia, bagi dia sedar sikit. HQ, apa yang HQ buat ni sebenarnya nak bantu diorang. Kalau HQ tak buat live, nanti dia katalah HQ tak buat marketing pun, asyik-asyik bantu kepada agent je, asyik-asyik dropship je yang buat kerja. Nanti tak fair enough kat situ kan. So it's effort HQ buat sebenarnya mudahkan korang dan korang kena support, sharekan HQ punya live, korang kena komen dekat situ, naikkan engagement tu korang punya kerja. So kita banyak juga bila live dulu, bila kami buat live, agent akan PM dia tinggal link kan, dan diorang akan share. So diorang yang dapat agents, dapat customer sebenarnya. Terima kasih kepada yang menanya soalan. Terima kasih kepada Mak Ngah
dapat ngah untuk ruang dan peluang kami berdiri dekat sini dan juga makanan yang disediakan. Terima kasih semua.